Saya dah selalu sebut ya, kerana ilmu inilah yang mula-mula Allah hilangkan daripada dada orang-orang Islam. Sedangkan ilmu ni, ilmu dan amalan ini yang mula-mula disyariatkan. Yang mula-mula hilang ini juga. Dalilnya pada ayat 16 surah Al-Hadid. Ayat 16 surah Hadid itu menceritakan di zaman Rasulullah di Madinah, bila tentera Islam sudah berjaya menawan banyak daerah sekitar semenanjung tanah Arab, maka tentera Islam dan orang-orang Islam merasakan negara sudah aman. Bila mereka rasa aman, mereka rasa tugas berperang dah sangat kurang. Jadi ada masa lapang yang banyak. Mereka gunakan masa lapang itu untuk aktiviti hidup. Yang berniaga, giat dalam perniagaannya. Yang bercucuk tanam, bertani, giat dalam cucuk tanam. Kegiatan mereka ni tuan-tuan menyebabkan para sahabat kurang berzikir dan kurang baca Quran. Bukan tak buat, kurang. Turunlah ayat 16 surah Al-Hadid yang bermaksud adakah orang-orang beriman itu merasakan maksudnya sudah tak sesuai lagi untuk mengkhusukkan hati bagi zikra dan baca Quran. Janganlah mereka menjadi seperti orang Yahudi. Dikurniakan Allah kitab Taurat melalui Nabi mereka Musa AS. Berlalu masa yang lama, mereka tak baca, mereka tak amal. Hati mereka keras. Kebanyakan orang Yahudi itu melakukan dosa-dosa besar. Sampailah sekarang. Ini ayat ini kan sudah membayangkan dua amalan yang mula-mula hilang, zikrullah dan membaca Quran. Tapi itulah kita akan persoalkan macam mana kurang baca Quran. Mahat tahfiz tumbuh di merata-rata tempat. Di Kuang ni saja pun ada 2-3 beratus-ratus mahat tahfiz. Memang tuan-tuan ya, yang dimaksudkan oleh Allah tu baca macam mana, zikir macam mana. Itulah ya. Ngapal Quran ngapal, tapi maksud ayat-ayat itu adakah faham? Saya ingatlah di kampung Sikondang dalam tahun akhir 80-an ada seorang anak penduduk situ. Dia belajar ngapal Quran ini di Mesir. Lulus dapat ijazah. Bila balik dia orang kampung buat sambutan, kenduri kendara ya, kesyukuran. Saya sendiri pun datang. Saya memang duduk sebelah pelajar ini. Entah macam mana dia tanya saya, Ustaz bertarekat apa dalilnya, apa ayatnya. Saya sebutlah ayat 190-191 surah Al-Imran tadi. Sehingga saya bacakan juga alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan hingga akhirnya. Bila saya baca, dia kata apa? Ustaz, ini bab semayang. Saya terperanjatlah. Siapa cakap ini bab semayang? Guru Quran saya. Kalau orang itu sehat, semayang berdiri. Kalau kurang sehat, semayang itu duduk. Kalau kurang sehat lagi, semayang itu dengan berbaring. Saya pun soal dia, awak ada tengok tak kitab-kitab tafsir, terutamanya kitab tafsir Futuhul Ghaibiyah yang disusun oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi? Oh, tidak ada dia. Kami hafal saja dengar syarahan keterangan daripada guru kami. Itu tuan-tuan ni hafal Quran ni, dapat ijazah lagi. Tapi maksudnya sudah lain. Sedangkan itulah salah satu ayatnya yang Allah ajarkan kepada kita macam mana nak berzikir. Zikir mesti ada tafakur gandingannya dan dilakukan berterusan, beramai-ramai pula tu. Allazina tu kan ramai. Dan dalam sejarah Ashabus Suffah, para sahabat yang duduk di Masjid Nabi, tapi sudah dipahami itu sembahyang. Jauh tuan-tuan. Saya terbacalah dalam sebuah kitab sahabat Nabi di Madinah. Satu masa mereka duduk dalam masjid. Tiba-tiba mereka dengar seorang sahabat membaca ayat ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan sampai akhir. Lalu sahabat yang duduk ramai-ramai itu dengar, mari kita zikir. Mereka pun zikir ramai-ramai tuan-tuan. Seperti yang disebut dalam ayat ini. Itu betul ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tentunya kita sebagai manusia, tentunya kita ingin yang terbaik antara golongan muslimin, mukminin dan muhsinin. Kerana muhsinin itu terbaik, tentulah kita mau menjadi seorang yang Allah letakkan dalam golongan muhsinin.